Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, pada tanggal 17 Julai 2014, negara kita telah dikejutkan dengan kejadian pesawat Boeing 777, syarikat penerbangan Malaysia MH17 yang telah berlepas dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada jam 12.15 waktu tempatan Amsterdam dengan membawa seramai 298 penumpang dan anak kapal. Telah terputus hubungan pada jam 14.15 ketika berada di kedudukan 30 km dari tamak dan kira-kira 50 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Sehingga ke hari ini, seluruh ahli keluarga, segenap lapisan masyarakat serta barisan kepimpinan negara masih lagi merasai kesedihan atas kejadian tragedi yang menimpa negara Malaysia yang kita cintai. Sebagai tanda ingatan kepada seluruh penumpang dan anak kapal MH17, jua tidak dilupakan MH370. Sama-sama kita sedekahkan bacaan Ummul Kitab dan bagi yang bukan beragama Islam dipohon untuk bertafakur seketika. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, bersama-sama kita bagi mengupas tajuk bicara persada pada pagi ini, iaitu tragedi MH17 apa selepas ini. Bersama kita selaku moderator majlis, Saudara Syed Munawar Syed Muhammad Mustar. Barisan ahli panel kita terdiri daripada Profesor Madya Dr. D. Ravichandran, pensyarah hubungan antarabangsa, Profesor Madya Dr. Chang Peng Ki, pensyarah komunikasi dan pengurusan krisis, Dr. Sufian Jusoh, pensyarah undang-undang antarabangsa, serta Dr. Abdul Halim Muhammad Husin, pengarah Jabatan Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Saudara Syed Munawar selaku moderator majlis bagi mengendalikan bicara persada sebuah tajuk tragedi MH17 apa selepas ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah, salam sejahtera. Yang berbahagia dan saya hormati Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, barisan profesor yang ilmuwan dan budiman, tuan-tuan dan puan-puan panelis sekalian. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada keempat-empat panelis bicara persada pada pagi ini. Saya sebelum, ini agak kuat, saya kena perlahan sedikit. Sebelum bermula lagi, sudah ada banyak soalan-soalan yang ditanyakan. Sementara kami menunggu di dalam bilik tetamu seketika tadi, sudah pun ada soalan-soalan yang diajukan kepada keempat-empat panelis. Dan penampilan saya di TV selama beberapa episod membicarakan tentang topik ini, bukan hanya MH17 tapi juga 370. Persepsi dan perenggu minda masyarakat di luar menganggap kami yang berada di media ni tahu semua benda. Jadi kalau balik kampung, tarik saya ke tepi, dia kata, sebenarnya apa berlaku 370 ni? Seolah-olah kami yang menjadi orang yang bertanya soalan di media masa tu tahu semua. Kami mungkin sempat menemubual beberapa key figure, figura-figura utama, tetapi sebenarnya conclusion yang saya boleh lakukan pada peringkat ini, kalaupun ada beberapa rahsia yang cuba dirahsiakan, teorinya sudah ada. Sebab yang menariknya MH17 ini, ia tidak bermula dengan MH17. Lebih awal lagi dia bermula dengan 370. Ia harus dilihat sebagai satu set insiden yang sebenarnya merenggut rasa sedar kita. Dia bukan hanya persoalan berkait dengan apa yang berlaku. Cuma mudahnya MH17 ni kita dah boleh tunjuk dia turun di mana. 370 sebenarnya masih lagi menjadi satu teori yang paling liar, kata alien lah, Bermuda Triangle yang baru. Dan saya dapati di dalam media baru, media sosial, seolah-olahnya tidak ada teori yang tidak pernah dirungkaikan, baik MH17 maupun 370. Saya sempat mengira ada 35 teori-teori konspirasi yang timbul. 35 ada yang sangat luar biasa. Tapi itulah menariknya. Dan pada hari ini tuan-tuan,
adalah merupakan perkongsian selama 1 jam bersama 4 panelis ini. Sejauh mana dan selama mana kita akan berbincang akan berkait juga dengan your level of energy, tahap keingintahuan tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Kerana keempat-empat panelis hadir dengan kekuatan masing-masing. Di sebelah kiri saya telah pun diperkenalkan adalah Profesor Madya Dr. D. Ravichandran Dashinamurti, Fakulti Sains Sosial dan Komunikasi UKM. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Dr. Ravi. Dr. Ravi latar belakangnya adalah International Relations dan pernah bekerja di Kementerian Sains. Pastinya ada sentuhan suluhan yang akan diberikan berlatar belakangkan kepada bidang kepakaran beliau. Panelis yang kedua di bahagian di sebelah kiri Dr. Ravi adalah Dr. Sufian Yusof dari Fakulti Undang-Undang UKM. Kita berikan tepukan kepada Dr. Sufian Yusof. Dr. Sufian baru pulang dari Tehran malam tadi. Katanya hanya hari Isnin saja ada di UKM. Selebihnya beliau akan merantau di seluruh dunia. Balik ini akan pergi ke mana pula? Switzerland, ya, Zurich. Dan kemudian akan pergi ke Myanmar pula. Jadi sementara beliau ada di sini, tanyalah semahu-mahunya. Dan satu soalan cepu emas daripada Prof. Azlan tadi, bolehkah perpetrators pesalah ini dibawa ke muka pengadilan? Itu soalan yang telah pun ditanyakan awal. Dan Dr. Sufian mengangguk boleh dengan yakinnya. Semua dia ada escape clause di situ kalau kita boleh tunjuk siapa pelakunya. Okey, menarik. Di sebelah kiri Dr. Sufian adalah Profesor Madya Dr. Chang Peng Ki. Kita berikan tepukan kepada Profesor Dr. Chang. Hasil bual bicara dengan Dr. Chang tadi, beliau ini jarang-jarang kita temui seorang yang berpengalaman bertugas sebagai, dia kata dia ada 4 topi. Dia civilian, dia pernah berkhidmat di dalam tentera udara, pernah berkhidmat di tentera darat, cuma tentera laut tak sempat dia. Dan satu lagi apa yang keempat itu? Melakukan bisnes sendiri juga. Jadi ada 4 topi yang beliau boleh pakai. Cuma bidang kepakarannya hari ini adalah crisis management dan juga komunikasi. Komunikasi massa dalam konteks berhadapan dengan krisis. Itu juga mungkin ada sudut pandang yang kita ingin tahu kerana dengan adanya media sosial, ya. Jadi teori-teori liar dan juga pandangan-pandangan serta perenggu minda masyarakat ini sudah terbentuk. Sebelum kami sempat ulas di Awani baik, di RTM baik, sebenarnya masa sudah ada persepsinya sendiri. Yang setengahnya boleh kita betulkan, setengahnya dah standard, dah baku, kami tak boleh buat apa-apa. Cakaplah apa pun, dia tahu ini yang sebenarnya gini. Authority kini berada di dalam tangan media sosial, ya. We can have instantaneous authority. Hari ini tuan-tuan buka saja satu blog rahsia sebenar MH17. Automatically tuan-tuan menjadi authority dalam bidang itu. Dan blog tuan-tuan akan dipetik di dalam media perdana. Jadi itulah yang akan berlaku. Panelis yang terakhir, kita berikan tepukan kepada Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein. Pengarah bahagian kaunseling perkhidmatan awam, dan apabila berlakunya krisis pastilah kelompok kaunselor inilah yang akan diberikan ruang untuk berbicara, untuk konsol, memberikan menyembuhkan jiwa. Saya boleh mengakui bahawa tragedi MH17 ni, waktu berlaku insiden ini, saya berada di Gombak sedang bermesyuarat di salah sebuah kedai mamak. Kedai mamak sudah menjadi tempat mesyuarat 24 jam kepada warga Kuala Lumpur. Dan saya melihat bagaimana masa itu mereka menyiarkan Awani pukul 2 pagi. Saya lihat bagaimana struggle-nya pengacara itu ingin menyampaikan maklumat dan tidak ada maklumat. Yang tahu sebuah pesawat MH17 sudah pun dijatuhkan, dia telah ditembak. Tetapi istilah-istilah yang cuba digunakan, ditembak atau tidak, di mana sebenarnya, apa yang sedang berlaku. Selama 2 jam saya berada di situ, saya lihat bagaimana sukarnya seorang pengendali media ingin memberikan gambaran instantaneously, secara serta-merta, ya. Dan itu realitinya. Kerana saya rasa sewaktu saya melihat itu, apa yang berada dalam kepala saya, 370 belum selesai, kini kita ada 17. Seolah-olah pada ketika itu saya bagi tahu pada teman-teman yang mana kami sedang bermesyuarat, saya kata kita ni bidak catur. Kita hanya boleh tunggu dan lihat. We are not controlling the information, we are not controlling the situation. Wa imma, kalau kita tahu siapa pesalah pun, kalau kita boleh tunjuk sipolan-sipolan yang menekang butang SAR itu pun, kita masih perlu menunggu selama bertahun. Kerana dalam insiden Lockerbie misalnya, siasatan saja Dr. Sufian 3 tahun, ya. Proses mahkamah saja 3 tahun. Jadi ya, sentimen masyarakat apabila Perdana Menteri mengatakan membawa pesalahnya ke muka pengadilan, ia mudah untuk kita sebutkan sebegitu. Tetapi prosesnya, bila kita memahami realiti komplikasi yang ada,
Akhirnya kita bimbang, sekarang pun sudah ada kritik mengatakan orang sudah mula lupa 370. Kita menghangatkan kembali memori tentang 17. Apa selepas ini? Itulah soalan besar yang dibawakan dalam bicara persada pada hari ini. Jadi keempat-empat panelis ini akan memberikan ulasan untuk beberapa pusingan. Saya bermula dengan Dr. Ravi terlebih dahulu ya. Dr. Ravi ya, dari kacamata antarabangsa, insiden pesawat komersial diletupkan mungkin ada 4-5. Tetapi dalam konteks Malaysia ini unik kerana ia berlaku selepas 370, berlaku di tempat yang bergolak dan masih lagi siasatan sukar untuk dilakukan kerana tempat itu pun dikatakan buktinya sudah pun tercemar. Dari kacamata sebagai seorang pemantau perkembangan antarabangsa, bagaimana seharusnya Malaysia sebagai sebuah negara menjadi mangsa di dalam pergolakan negara lain memposisikan kedudukan kita dalam konteks 17? Dr. Ravi. Terima kasih Tuan Syed. Ini satu insiden yang begitu tragik sekali lah. Saya rasa selepas 370 belum habis lagi. Kita pun tak tahu mana pesawat 370, masih mencari-cari di lautan India, lautan Hindi. Tiba-tiba pesawat MH17 pula tragedi ini. Dari kita tahu bahawa pesawat MH17 ini ditembak jatuh, besar kemungkinan ditembak jatuh di kawasan selatan, kawasan timur Ukraine yang pada masa ini bergolak lah, disebabkan oleh perang saudara yang berlaku di situ. So itu realitinya. Bagaimana kita perlu posisikan hubungan antarabangsa kita? Saya rasa kita boleh melihat ni daripada beberapa aspek. Yang pertama adalah kalau kita lihat ini adalah satu kawasan kejadian ini berlaku jauh daripada Malaysia, di mana kita tidak mempunyai sebarang kepentingan di situ dari segi geopolitik. So cara terbaik buat masa ini adalah kita bekerjasama dengan negara-negara lain negara-negara yang penumpang ataupun rakyat mereka yang menjadi mangsa seperti negara Australia, negara Belanda dan sebagainya, untuk kita dapatkan satu posisi yang bersama. Because at the moment it's very risky ataupun adalah sesuatu yang begitu sukar untuk mengendali. Satu, kerana kedudukan yang begitu jauh. Yang kedua kita tak ada masalah dengan negara-negara tersebut. Dan yang ketiganya adalah kerana kita tak tahu siapa perpetrators di situ kan. Mungkin Russia, mungkin puak pemisah yang pro Russia, mungkin Ukraine. Bahawa masa ni saya baca pagi tadi pun ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ia mungkin dilakukan oleh pesawat Sukhoi yang kepunyaan Ukraine actually. So ada banyak versi. So the challenge sekarang ini, walaupun kita fokus pada kita adalah pada membawa kembali jasad dan mayat dan sebagainya, tetapi the end game di sini adalah bagaimana kita nak mencari satu keadilan, justice for the victim. Alright, so ini pesawat negara kita kan. So I think we need to look at, we have to mobilize kita punya hubungan baik kita dengan negara-negara di rantau tersebut, dan juga dengan menggunakan institusi-institusi yang ada seperti institusi legal instruments, either it's ICJ, International Court of Justice, ataupun ICC, ataupun legal instruments yang kita ada internationally, dan juga melalui sistem-sistem dalam PBB. So itu cara yang terbaik lah bagi Dr. saya. Ravi, kalau boleh saya bertanya lanjut sebelum saya beralih kepada panel lain. Sementara kita merasa simpati dan sebab dengan apa yang berlaku, tetapi ada where there is crisis there is opportunity, dan blessing in disguise. Apa yang pernah saya baca adalah ini merupakan suatu kesempatan juga, kalau boleh kita sebut kesempatan, untuk Malaysia memposisikan semula kedudukannya di pentas antarabangsa dalam foreign affairs. Kerana sejak sekian lama Malaysia kelihatan semakin luntur kedudukan dan juga menjadi pemuka berbanding era Tun Mahathir kita agak lantang di pentas antarabangsa. Kini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk Malaysia manuver dan memposisikan dalam konteks menangani krisis 17 ini. Apakah doktor bersetuju dengan kenyataan itu? Saya mempunyai pandangan yang agak berbeza sedikit lah dengan Tuan. Kerana zaman Dr. M dulu dia berbeza. Alright. Some people in the penganalis antarabangsa di Malaysia juga mungkin mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara Dr. Mahathir dan
isu-isu yang dibangkitkan. Saya rasa apabila berlaku peralihan pentadbiran semasa Pak Lah dan juga sekarang Najib, kita dapati bahawa dasar luar kita has been progressive, alright. Machiavellian in the sense. Machiavellian maksudnya ia adalah melihat kepada kepentingan nasional dahulu. Sebelum kita melihat kepada kepentingan-kepentingan di negara-negara lain dan sebagainya. So ini adalah dasar luar yang saya rasa progresif. Dan kita telah menjalankan dasar luar lanjutan daripada Dr. Mahathir juga dengan negara-negara di the former Soviet Union countries dan sebagainya. So kita tak ada masalah dengan Russia. Kita ada hubungan yang begitu baik dengan Ukraine dan juga negara-negara tersebut. So positioning, I'm not very sure. Saya tak pasti sama ada sesuatu yang kita boleh buat dengan cara yang lebih baik. Cuma kita nak menggunakan hubungan baik yang sedia ada ini untuk mengatasi masalah yang begitu rumit. Kerana kita sekarang handle satu kawasan di mana tidak ada undang-undang. Kawasan peperangan ataupun kawasan, saya tak nak guna perkataan perang ni kerana dalam hubungan antarabangsa perang tu ada konotasi lain, konotasi yang lain. So ini lebih kepada konflik bersenjata. Di mana tidak ada satu undang-undang, tidak ada sesuatu yang puak yang berkuasa yang boleh bertanggungjawab, kan? So ini masalah dia. So we were simply bad luck bahawa kapal terbang tu jatuh di kawasan itu. Apa yang dinyatakan oleh Dr. Rabi itu akan saya bawa kepada Dr. Sufian, kerana istilahnya di kawasan yang tidak ada undang-undang. Sesekali saya bergurau dengan teman-teman. Saya kata, bayangkan ini militan ni. Ini militan, kumpulan pemisah. Agaknya yang menjaga SAR, kalau ditembak dari SAR, tadi Dr. Rabi mengatakan mungkin ditembak melalui Sukhoi. This is the first time ever serangan terhadap pesawat komersial dilakukan surface to air missile. Dari darat ke udara. Itu kenyataan awal yang disebut. Dalam keadaan tempat itu Dr. Sufian, tidak ada undang-undang. Saya bayangkan kok lah budak lepasan PMR, lepas SPM, dia pergi tekan benda tu. Jadi soalan Profesor Dr. Azlan tadi sangat pertinent saya rasa. Apakah pesalah ini mampu untuk kita bawa ke muka pengadilan dalam keadaan situasi yang sebegini? Dan bagaimana kalau itu boleh dilakukan, Dr. Sufian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas memang kawasan tu bukan tak ada undang-undang, dia lawless. Ini macam zaman dahulu di Amerika kita panggil Wild West. Kan? Lawless society, but doesn't mean there's no law governing them. So kita ada sekurang-kurangnya dua cara untuk membawa keadilan kepada keluarga dan juga kepada negara. Yang pertama melalui apa yang kita panggil dalam istilah undang-undang iaitu state responsibility. Yang kedua state liability, dan yang ketiga ialah liability carrier ataupun pembawa syarikat penerbangan. Saya pergi pada yang mudah dulu. Yang mudah ialah tanggungjawab syarikat penerbangan. Ramai orang nampak bahawa syarikat penerbangan ini adalah Malaysian Airlines. Bukan. Dia ada dua, KLM dan Malaysian Airlines. Sebab dia menggunakan code share. Perkongsian kod di antara KLM dan Malaysian Airlines. Jadi liability-nya adalah ke atas syarikat penerbangan. Cuma dia menggunakan kapal terbang yang dimiliki oleh Malaysian Airlines. Itu soalan yang paling ringkas dan senang, dan caranya ialah mengikut Chicago Convention dan juga Convention undang-undang udara yang lain yang melibatkan syarikat penerbangan. Yang tu senang. Maknanya sekarang penumpang dan keluarga penumpang boleh mengambil tindakan terhadap KLM dan juga Malaysia Airlines bergantung kepada tiket siapa yang dia beli. Yang kedua, soalan yang saya rasa yang semua orang nak tahulah, macam mana kita nak membawa keadilan ini terhadap dari segi undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah. Yang pertama, satu, kita kena buktikan siapakah yang menembak. Itu yang paling penting. Sekarang ni saya baca laporan daripada yang interim report, laporan awal yang dikeluarkan oleh kerajaan Belanda, agak kabur, masih lagi kabur.
Jadi kita tak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau kita tahu siapa yang menembak, dan kita boleh tuju kepada siapa yang kita nak bawa. Ya. Okey, sekarang ni saya minta maaf, saya panjang sikit. State responsibility adalah tanggungjawab negara. Kapal terbang melintasi ruang udara Ukraine. Saya tiap-tiap bulan melintasi ruang udara Ukraine ni. Dan kadang-kadang terlintas juga di hati, kenapa, adakah selamat laluan ini? Minggu depan pun saya akan melalui lagi ruang udara yang sama. Soalan dia ialah, kalau yang menembak itu adalah tentera Ukraine, maknanya Ukraine, kita boleh membawa Ukraine ke muka pengadilan. Dan kita boleh membawa Ukraine kepada, macam Profesor Ravi cakap tadi, kepada ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Dunia, di atas dasar state responsibility. Ya. Tapi ini adalah antara Malaysia sebagai satu negara dengan Ukraine sebagai satu negara. Yang kedua, isu yang satu lagi ialah, kenapa Ukraine tidak menutup ruang udara sedangkan dia telah tahu bahawa ruang udara ini tidak selamat. Kalaupun kita tahu, kalaupun kita tidak tahu bahawa kita tak tahu siapa yang tembak. Tapi kita tahu sekarang ni, soalan yang kita tahu ialah, kenapa Ukraine tidak menutup ruang udara itu yang dia tahu tidak selamat. Sepatutnya dia boleh tutup. Dan ada sejarah, bukan sejarah, maknanya ada beberapa minggu sebelum itu dia tutup ruang udara, tidak benarkan lalu kawasan-kawasan tertentu. Jadi ini adalah satu negligence ataupun kecuaian di peringkat Professional Ukraine. negligence, ya. Jadi ini ada kita boleh bawa. Yang ketiga, ada satu, saya berbincang di Tehran, antara tajuk yang kita bincangkan ni ialah MH17 juga, iaitu adakah Rusia juga terlibat? Kita tak tahu. Kalau katakan yang tembak itu adalah kumpulan pemisah dan pro-Rusia, kita tidak boleh membawa Rusia sebagai satu negara ke muka pengadilan, sebab dia kata ni tak ada kena dengan dia. Tapi kalau senjata ini supply ataupun dibekalkan oleh Rusia kepada kumpulan pemisah, dan senjata ini digunakan untuk menembak kapal terbang tersebut, maka kita boleh membawa Rusia ke sekurang-kurangnya kepada ICJ untuk membawa keadilan. Tapi saya rasa mungkin kita boleh negotiate lah, rundingkan benda ini. Yang ketiga, antara soalan yang dibincangkan di awal kejadian di media ialah, ada satu orang dia kata, kita tangkap je yang tembak tu. Okey, boleh. Betul. Boleh kita tangkap kalau diserahkan kepada kita. Soalan cakap memang senang. Nak buat memang susah. Lockerbie, for example, Lockerbie adalah salah satu contoh terbaik yang kita tangkap saja orang yang tembak itu. Nak tangkap dalam Lockerbie, United Kingdom dan USA terpaksa negotiate dengan Libya. Sedangkan mereka pada masa itu memang tak nak berkawan dengan Libya. Okey, dalam keadaan kita lain, kita ada kedutaan kita di Ukraine, kita ada perdagangan dengan Ukraine, dan kita adalah salah satu sahabat baik Rusia. Dan kita boleh menggunakan kedudukan kita, diplomasi dan sebagainya, untuk membawa sesiapa ini kepada muka pengadilan. Saya rasa dia orang tahu siapa yang buat. Soalan dia ialah, di mana kita nak bawa dia orang ni ke muka pengadilan? Dari segi teori, kita boleh bawa ke Malaysia sebab kapal terbang ni kapal terbang kita. Tetapi dari segi praktikal, bolehkah kita bawa ke Malaysia? Siapa yang setuju? Siapa yang kena memberi persetujuan? Satu, Ukraine kena memberi persetujuan kalau itu rakyat dia. Kalau rakyat Rusia, Rusia terpaksa memberi persetujuan. Yang pertama. Yang kedua, adakah mahkamah, dia akan terima mahkamah kita sebagai mahkamah yang dia nak buat? Jadi saya rasa sekarang ni solution dia ialah yang terbaik, ialah kita perlu ada satu mahkamah khas di mana-mana, di bawah bidang kuasa United Nations ataupun sebagainya, untuk membawa orang ini ke muka pengadilan. Dan saya percaya ini adalah salah satu daripada tajuk yang sedang dibincangkan oleh pegawai-pegawai kita yang pergi ke sana kemari sekarang ini untuk membawa orang ini ke muka pengadilan. Jadi dari segi jenayah boleh. Kalau kita bawa ke mahkamah Ukraine, adakah kita yakin dengan mahkamah Ukraine akan memberi keadilan? Saya rasa Rusia tidak yakin. Di dalam amalan kes-kes sebelum ini, mereka akan memilih negara yang bebas. Jadi potensinya pada ketika ini adalah sama ada Belanda atau Malaysia yang mungkin punya locus standi, kalau betul saya sebut. Betul, tapi saya rasa yang paling baik sekali ialah membawa kepada
mahkamah khas. Okey. Di mana-mana kita boleh tempatnya, di Belanda, di The Hague dan sebagainya. Ya. Sebab soalan saya ialah yang saya nak tanya pada Dr. Ravi nanti, tapi saya tanya sekarang sebab dia related. Kalau kita bawa ke Belanda dari segi geopolitik, bolehkah kita percaya mahkamah Belanda untuk mengadili contohnya rakyat Ukraine? Sebab sekarang ni Ukraine nak masuk kepada European Union. Ya. Dan European Union masih mesti akan favor kepada Ukraine. Dia akan Ataupun bias. katakan rakyat itu rakyat Rusia. Adakah kita akan memberi keadilan kepada rakyat Rusia yang kita dah tahu European Union memang tak nak. Dia dah bagi sanction dan macam-macam lagi. Ya. Jadi dari segi keadilannya kita kena fikir panjang lagi Ya, cerita. panjang lagi debat. Ada banyak lagi soalan sebenarnya yang berkait dengan undang-undang ini, tapi saya beralih dahulu kepada Dr. Cheng. Dalam pengurusan krisis, ada yang memberikan pemerhatian mengatakan semenjak 370 Malaysia fumble di dalam mengurus, tetapi itu merupakan learning curve yang sangat baik kepada negara, khususnya kepimpinan, dan melihat bagaimana kita lebih terurus di dalam 17. Apakah doktor boleh bersetuju dengan pemerhatian tu? Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Tuan Syed, dan sebelum saya mula tu saya ingin menyampaikan rasa simpati dan juga takziah kepada bangsa keluarga. Dan memang seperti mana Tuan Syed katakan tadi itu, isu MH ni, MH17 sebenarnya melalui satu learning curve daripada tragedi ataupun misteri MH370 ni. Kalau kita lihat dari segi MH17 ni, dalam keadaan ini memang seperti mana kita tu dah pernah berkabung juga kan, yang kata pada 22 Ogos tu, memang dari segi rasa sedih, simpati, dan kalau kita lihat kalau kehidupan kita tu memang tak ada yang katakan take two. There is no take two in our life kan. Dan lepas tu lepas. Apa yang berlaku tu hanya boleh dijadikan sebagai pengajaran kepada kita. So saya lihat sebenarnya MAS dan juga kerajaan negara kita memang belajar daripada misteri MH370 tu yang berlaku 4 bulan terlebih dahulu. Dan saya ingat lagi semasa saya dijemput pergi ke TV untuk memberikan pandangan beberapa hari selepas kejadian MH370 ni, kita nampak dari segi pengawalan maklumat pada ketika itu. Memang saya boleh katakan gunakan perkataan kucak-kacir. Sebab apa? Semua orang nak jadi Ini jurucakap. 370. 370. Tapi katakan sekarang ni memang saya katakan terurus, Ya. baik, dan saya nak bagi kredit kepada kerajaan kita. Dan sehinggalah kembangan terkini pun maklumat disampaikan yang katakan besok ada 3 lagi mayat yang akan dipulangkan ke tanah air kita. Ya. So ini yang sebagai satu pengurusan maklumat tu memang ternampak dari segi kebenaran dari segi kerajaan kita untuk bukan mengawal tapi dari segi mengurus maklumat. Ini adalah penting sebab apa? Kalau kita lihat dari segi apa yang kita katakan kejadian berlaku di sana, siapa di kalangan kita yang nampak yang katakan kapal terbang berjatuh? None of us. Dekat Facebook banyak gambar tulis. Ya, itu Facebook. Macam-macam. Dan kita kena lihat balik. Yang itu kalau kita lihat dari segi proses komunikasi itu, dia melalui proses yang katakan source, SMCR tu, model dia. Source, message, channel, and receiver. So kita semua ni adalah khalayak ramai itu dianggap sebagai penerima, receiver. Okay, so kita sebagai receiver ni, adakah maklumat tu seperti mana yang katakan Tuan Syed katakan, kita kena berhati-hati dari segi penggunaan istilah tu yang dikatakan ditembak jatuh. Maklumat yang pertama kita dapat ditembak jatuh. Ya. Okay, ini adalah maklumat yang telah dibingkaikan, frame. So mesti dengan tujuan dia tertentu. Lihat daripada pihak mana. Sekarang ni kita nampak memang dari segi perhubungan antarabangsa itu, dari segi geopolitik itu dikatakan ada perselisihan lah. Ya. Okey, di sana. So kita sebagai mangsa di sini. So saya nak balik kepada dari segi pengurusan komunikasi krisis ni. Seperti mana yang saya selalu bagi tahu kepada pelajar saya yang ambil kursus SKKP 6123 komunikasi krisis ni, saya katakan kita sentiasa berwaspada dan kena sentiasa yang katakan prepare for the worst, but you have to work for the best. Ya. So dalam keadaan ni, kejadian ni memang kita sudah tak dapat dielakkan. Kalau katakan sudah berlaku,
the first thing that what we do is actually containment. Yep. Biarkan di sana saja. Dan lepas tu kita cuma nak salvagekan problem tu, then baru kita katakan we have to resume the business. Yeah. Business kena terus jalankan. Dan baru kita katakan ambil daripada sini, kita biar balik kepada biasa. Dan seperti mana yang Tuan saya katakan tadi itu, di mana-mana tempat yang katakan berlakunya tragedi, there's a danger, there's an opportunity. Yep. So saya lihat dari segi ini, bukan dari segi perhubungan antarabangsa, tetapi dari segi katakan kerajaan buat masa ini, dari segi unity di kalangan rakyat ni, nampak dia dah bersatu. Dan saya ingin ada satu usaha yang baik, melalui kan, bukan katakan setakat yang katakan show saja, tetapi memang kita bersepadu dan memberi simpati kepada keluarga dan menampakkan dari segi kejujuran kerajaan kita untuk melakukan sesuatu. Dan memang kalau kita katakan berlaku apa yang baik pun, sudah tentu ada orang cuba nak sabotaj. Yeah. Iaitu yang kita katakan ada teori-teori dan sebagainya dan sebagainya. Kalau boleh saya celah di sini, Okey. doktor ya. Doktor menyebut istilah framing tadi. Okey. Cabaran kita apabila saya melihat pada malam itu pukul 2 pagi, insiden yang saya gambarkan tadi itu, kita merupakan pengguna maklumat sekunder kerana kita sangat bergantung kepada sumber-sumber daripada media antarabangsa. Media Malaysia pun menantikan laporan daripada BBC, daripada CNN, sehingga kan framing itu tidak terelakkan. Mereka yang menentukan bagaimana kita berfikir. Yep. Jadi tidakkah itu cabaran paling besar kepada Malaysia? Okey, memang dari segi ini adalah bidang satu lagi dari segi journalism, international journalism. Okey, saya memang dari segi public relations lah, tapi saya boleh faham dari segi mass communication, dari aspek yang katakan media relations tu. Yang dikatakan kita dari segi aspek international journalism tu sekarang ni kita memang bergantung kepada yang katakan pihak yang memang mengawal maklumat-maklumat dan mereka ingin memingkaikan ikut niat mereka. Ya. So, jadi itulah selalu saya katakan, kalau kita nak cuba menangani masalah tu, kita harus menguatkan diri kita sendiri. Iaitu dalam aspek ni, mungkin dari segi bidang kewartawanan kita ni harus dikembangkan dan menguatkan diri dari segi kawalan maklumat antarabangsa tu. Ya. Jadi dari segi aspek ni memang kita tak nafilah, Ya. kita kebelakangan sedikit. So ini memang satu usaha yang harus kita teliti nanti dahulu untuk masa depan dari segi katakan hubungan antarabangsa. Ya. Saya cuba membina konteksnya itu kerana kita berhadapan dengan ketidaktentuan yang sangat menjala. Ya. Saya bandingkan 370 dengan 17. Saya dapati maklumat yang diberikan melalui WhatsApp itu sangat sangat dramatik dan mendebarkan sehingga ia membentuk framework pemikiran kita, perenggu minda kita, termasuk dalam insiden 17 ini. Dan apa pun yang diterima daripada media sosial baik media barat, semuanya itu sedang berlaku satu dinamika baru di dalam membentuk sikap. Unity seperkara, tetapi soal kita menyuluh insiden 17 ini dari perspektif legal framework, international framework yang betul atau tidak, itu yang saya rasa kita boleh ulaskan lebih lanjut. Boleh saya beralih kepada Dr. Abdul Halim ya. Kerana psiki Malaysia pada peringkat ini adalah soal simpati, soal rasa marah, tetapi marah itu cepat reda. Sekarang ini saya tak pasti kalau ada orang yang masih lagi marah-marah dengan MH17. Kerana itu seringkali kita mengungkit balik, menimbulkan semula refresh. Itu yang dilakukan oleh media utama, khususnya Awani. Mereka sangat apa saya sebut ya, sangat precise. 60 hari sejak kejadian, 90 hari sejak kejadian. Kerana rasa marah juga harus kita lihat dalam konteks 370. Apabila highlight diberikan banyak kepada 17, orang mengatakan, oh kita sudah lupa 370. Bagaimana dari segi psikologi dan psiki Malaysia ni, Doktor? Terima kasih. Terima kasihlah menjemput psikologis ke majlis persada ni. This is my third time talking in UKM rasanya. The first time about 370. Maknanya back by popular demand tu. Ya, no, Astra Awani ni dia memang selalu panggil lah. Nanti pasal dia ada analisis Awani. Dan saya setujulah kiraan hari bukan penentu kepada darjah kemurungan dan juga kesedihan. But saya nak share sikit dari segi kenapa tiba-tiba JPA ada dalam senario ni. You might be asking why JPA suddenly appear. JPA ni menubuhkan Malaysian Crisis Intervention Team under my jabatan. Because we saw that in Malaysia ni
Ramai sangat yang nak menolong Ya. hingga menyusahkan orang yang ditolong. Terlampau nak tolong Ya. sampai menyusahkan. Kita tengok beberapa insiden seperti tanah runtuh. Saya ada pengalaman daripada Highland Tower sampai ke yang terbaru di Lengatlah. Pengalaman langsung dan tidak langsung pun ada. Ya. Jadi akhirnya kita tengok dari segi prosedur menolong untuk psychological support, dia tidak terjadi. Dan sebaliknya nampaknya macam menjadi, tapi in actual is not. You are not helping because kita sebaliknya kita menambahkan lagi kesukaran. Dan konsep menolong itu sangat berbeza. Sebab itu kami ini rasa bertanggungjawab. This is the discipline of knowledge yang kita ada, kita establish di negara kita. Walaupun orang tak nampak, tapi akhirnya since 370 tu nampaknya terserlah. You know why? Because pada ketika itu saya nak share juga ini how significant benda ni. Malaysian Airline System memerlukan satu humanitarian support yang diwajibkan oleh International Aviation. So pada ketika itu dia mencari-cari siapakah agaknya yang boleh kita ada supaya kita boleh buat exercise yang lengkap. Jadi akhirnya di Perkama International. Perkama International UKM ni kena tahu Perkama ni kerana kepala Perkama ni daripada UKM. Nah, Datuk Halim Osman, if you remember lah, Datuk Halim Osman, they are the pioneers in Malaysian counselling history. Jadi kita kata okay, we are ready to help you. So kami pun buat exercise. Jadi tidak pula buat exercise untuk ambiguity loss. Because 370 satu kehilangan ambiguity. Yang ambiguous loss maknanya kita tahu ke mana. The only explanation yang boleh pakai, walaupun ada teori 35 tuan saya baca kan, actually dia more than that lagi lah, yang tak terbaca lah, yang dia baca 35. Kita hanya boleh gunakan the scientific evidence lah. Kata-kata all satellite shows that ended kat situ. Boom. Dan kami berhadapan dengan next of kin. Next of kin pada 370. Dan pada ketika itu saya ingat sebulan kita duduk dekat Everly Hotel dan macam-macam international media. Dan I would like to share with you juga ada international media ni yang provoke kita juga. Some of the statement I still remember. Do you think the Malaysian psychologists can do anything with this kind of episodes? Jadi how do you feel? And this is how they look down on earth. Macam kita ni tidak berkemampuan. Dan sebab itulah kadang-kadang saya kata, hello, we are also well trained. Anak Malaysia ni apa kurangnya? Tetapi banyak perkara yang kita belajar sebenarnya. Saya nak bercakap tentang apa selepas ini. Because that was your team tadi. 3 perkara yang saya nampak mungkin kita terutama dunia academician perlu tahu dan perlu sampaikan kepada rakyat. Kita ni kita tak nak jadi academician. Saya kata kita sebab I am also an academician by right. I'm USIM, saya USIM dipinjamkan ke JPA. Kita ni bila saya duduk di JPA ni, saya nampak banyak benda sebenarnya yang kita tak ajar dekat universiti yang perlu kita sampaikan. Tapi tak apa, because we can't be teaching everything. The student needs to find out more things. Jadi from theory to practice. Apa perkara yang tidak diajarkan itu dalam konteks contoh tema kita hari ini? How do we develop individual untuk menjadi seorang yang global thinkers misalnya kan? How much we put into this? Bila kita kata global thinkers ni kan, bila kita analyse whatever news you dapat, kita dapat merasakan, this is yang ini kita boleh membuat penapisan yang lebih baik. Sebab saya pun rasa sedih, ada juga orang yang terpelajar juga yang menyampaikan maklumat, dia tahu is not right, menyampaikan maklumat yang tak betul, kemudian sampainya macam ada authority sikit menyampaikan. Contoh boleh doktor berikan? I don't think it's unethical for me untuk memaafkan sesiapa. Tetapi these are the things yang look,
you make fun of things like this. Pada ketika itu, if you notice 370, a lot of fun juga ya. Orang buat. Maksud saya contoh tadi bukan menyebut namanya, tapi apa Ya. apa message yang maklumatnya. salah. I think kapal terbang ni sebenarnya bukan berada dekat situ. Okay. Simplistic lah. Ya. Dia jadi. So what makes you think your claim is right for that particular time when there is no actual claim yang betul kan? Ya. Sebab itu kami masa itu next of kin asyik bertanya-tanya sebenarnya macam mana ni ya. Macam Tuan Syed katalah, bila kita tahu tu sebenarnya apa, saya bila balik ke kampung pun hari itu keluar dalam TV, Pak Angah nampaknya dalam TV itu sebenarnya MH370 ni kat mana kan? Dia rasa tahu semua. Dia macam super je masalah kita Tuan Syed ya. Tetapi tiga perkara yang saya kata global mind kan agaknya kita mula belajar ya. You akan tengok rakyat Malaysia pada 370 they understand the nature of aeroplane ya. Minyak dekat mana ya. Pilot duduk kat mana. Dalam kapal terbang ada berapa orang. Dia kalau dia terbang jatuh macam mana. Kemudian ini perkara-perkara kecil. Yang keduanya we need to know now to realize that kita ni sebenarnya dalam dunia yang kita kata dunia tanpa sempadan ni, kita ni heavily on hyper connected. Mana kita berkait antara satu dengan lain. Sebab itu kan exercise untuk membawa balik ni kan. Kalaulah kita tidak ada art itu kan, it's going to be very difficult. Tapi alhamdulillah Tuhan tolong kita mudah. Mana ada macam kata PM, we normally deal with our friend kan. Jarang kita deal with rebels kan. Tapi this particular time, you nampak the dealing tu macam mana. Yang ketiganya, multi-directional. Maknanya kita tidak boleh mengambil sesuatu insiden itu dalam satu aspek yang tertentu saja dan kita kuatkan dengan aspek itu. Jadi dari segi psikologi kita lihat yang hilang ni walau bagaimanapun time will take care of the loss yang you ada kan. Beza 370 dengan 17 is just that benda tu ada kat situ. Yang ada barangkali dalam hati kecil the next of kin of MH17, why me? Kan? No? Dia tak berbeza sedikit why me kepada 370 ya. 370 ni sampai hari ni pun I have my client ada juga kepercayaan dia dalam pada dia menerima reda rasa ada ni. Masih menaruh harapan bahawa 370 harapan ya. Sebab itu when we hidup. deal with these people, kita punya new lesson yang kita belajar ya, rolling with hope. But yang ini there's no hope. Should we still give hope? Dari No, segi exercise. rolling with hope is that when you know that there's no hope, in the end you will accept. So we just let it be, biarkan saja, tidak mengapa. Because masa akan take care of time it. heals, Sama juga kalau you kehilangan, memanglah hari ini you hilang, that is the highest level of loss that you rasakan. But over time kita akan mendapat rationality yang bertambah-tambah. Dan yang menjadi kecamuknya ialah apabila ada maklumat-maklumat yang tak tepat macam yang kita katakan dan dia tak mampu lagi nak memproses maklumat itu. Sebab kita yang biasa pun excited juga. Ini tengok ni ada ni. Hantar kita tanpa disedari. By right, ini terus delete. Berapa ramai yang buat macam tu? Ada juga tu nak hantar juga walaupun dia pun tahu that is not right. You see, we lost that ethical part yang itu hilang lah. Saya tengok posting di Facebook yang menyatakan 370 telah ditemui banyak kali dalam pelbagai versi. Jadi itu sangat berbahaya kalau kita forwardkan. Dan kita mula masuk ke pusingan berikutnya kerana kita perlu establish dalam konteks insiden 17 ini. Dan seketika nanti saya mula membuka laluan untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. Okey. Apa selepas ini? Okay, I look at the financial effect. I tengok dua plane tu aja is come to about 1 billion. Okay. And then with the money kita spend to send our people to the Belanda, to the Ukraine, and also for MH370 kita bid tender untuk pergi lautan Hindi. Something that kita pun not sure. Okay, berbilion-bilion kita habis. All this is a government money
people money through Hazana or whatsoever. Yeah. And yang very current sekarang ni under mass restructuring, kita inject lagi 6 billion. Yeah. But with that 6 billion pun kita akan korbankan 6,000 orang. Yeah. Walaupun dia kata retrain whatsoever lah. Okay. Jadi saya melihat benda ni benda yang not sure. Tadi ada kata apa nama ni war zone. Kalau kita dah tahu war zone, walaupun international apa tu antarabangsa aviation kata ruang yang selamat, tapi nampak macam we never learn. Seminggu sebelum tu we got the fact that ada kapal terbang kargo nak ditembak. Jadi sampai hari ni pun saya rasa dia masih lalu kawasan tu juga rasanya. Jadi benda-benda macam gini kan, siasatan dan sebagainya kan, kita pun tak tahu our prosecution team ni how best and how competent our prosecution team ni nak pergi kepada ICJ. Based on the previous record, memang kita fail semua. Pulau Batu Putih lah, apa pulau pun memang bermasalah. Kita tak tahu sekarang. Then kalau kita tengok investigation period tu, lagi lama lagi susah. Lagi lama bukti hilang, orang hilang dan sebagainya. Kita baru nak file case kat Ukraine ke, kita nak file case kat Russia ke, sampai orang kata actually kapal terbang ni bukan ditembak daripada misal naik ke atas 30,000 kaki di ruang udara tu, tapi di follow oleh apa ni Sukhoi dan sebagainya. Jadi kalau yang macam daripada JPA tadi apa nama ni, memanglah kita rakyat Malaysia bersedih dan sebagainya. Memang kita tak boleh stop media sosial. Kita cannot blame the people. Even Dr. Mahathir itself pun dia kata, dia pun curious kata dia. Dia pun buat assumption. Dia kata it's very impossible kapal terbang ni dengan satellite US seluruh negara boleh hilang kata dia. Jadi Dr. Mahathir pun cakap macam itu, apa lagi kita normal citizen. So kita kena ambil benda ni sebagai apalah. So jadi saya punya nampak kan, memang MAS ni dia kena lakukan sesuatu bukan on financial saja, tapi dia kena revamp everything. Thank you very much. Cik Muhammad Taib ya. Yes. Ada lagi komen kalau boleh kita himpunkan 1-2 sebelum saya memberi laluan. Komen Cik Muhammad Taib itu pun sudah membangkitkan saya rasa saya sempat memikirkan 4 soalan susulan daripada itu. Kerana dibangkitkan tadi soal the economic cost. Itu dalam konteks kita kalau sebenarnya ada variable yang menarik kalau kita boleh fikirkan. Tadi dalam bilik menunggu dipersoalkan bagaimana dengan tanggungan yang dibuat oleh Australia. Mereka berbelanja sampai 270 juta Aussie dollar hanya semata-mata untuk membantu yang bukan kepentingan mereka pun mencari 370. What do they get out of that amount of money being spent only to look for 370, which is not even, it could be possible ya. Prof ingin memberi komen dan juga silakan. Saya tengok discussion very good. Saya nak tanya satu soalan yang terfikir dalam saya, mungkin being seorang yang layman dalam konteks undang-undang. Dengar tadi kata kalau kawasan itu zon perang, certain authority mesti declare. Convention ya. Convention declare zon perang dan sebagainya. Dan dibayangkan bahawa perang ini seolah-olah ada undang-undang dan peraturan untuk berperang. Yeah. Dari segi pelaksanaannya, ada ke undang-undang dalam perang ni? Dah perang tu perang lah. Kenapa nak ada undang-undang lagi? Couldn't be bothered. Contohnya saya terdengar kata kalau dalam perang, kalau musuh saya dapat tangkap hidup-hidup, saya tak boleh tembak. Tapi kalau dalam perang, kalau saya tembak apa jadi? Yeah. Dalam kes ni zon perang, banyaklah topik lain, tapi bagi saya kawasan perang, satu soalan lagi, kalaulah yang nak menembak tu dia bukan berhasrat nak menembak kapal terbang ini, tak sengaja tak sengaja lah katakan, main-main tertekan butang, sebab dia tengah berperang kan, dia tengah berperang, you lalu memang kena lah. Jadi saya masih puzzle, minta maaf lah, naik Chancellor puzzle ni pening kepala sikit ni, tapi pening lah nak fikir kan. Jadi kita kumpul 2 dahulu dan saya rasa 2 itu pun panjang jawapan dia. Kerana kita harus memahami konteks. Betul, itulah realitinya. Dr. Rabi, silakan. Okey, terima kasih. I think 2 soalan yang agak mencabar. Yang kepada Encik Muhammad Taib tu,
I think you mentioned about financial cost tu. Kita tahu memang financial cost tu memang ada, tapi kita harus faham bahawa bila berlaku kes kejadian seperti ini, especially bila pesawat, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab negara. Dan kebanyakan negara ini ada tanggungjawab yang kita panggil HADR, which is Humanitarian Aid Disaster Relief, alright? So setiap negara, dan biasanya negara agensi-agensi yang terlibat dalam security, terutamanya Angkatan Tentera Laut, alright? The Navy has the responsibility untuk menjalankan HADR ini. Ini sebahagian daripada komitmen setiap negara apabila berlaku krisis sedemikian. So saya tak nampak mengapa Malaysia tidak mahu. Dalam satu persoalan yang timbul yang sebelum ini adalah apa motif sebenar Australia nak membantu. Memanglah kita Tony Abbott mungkin nak menang election ke, be in the limelight. Be in the limelight. I mean, politicians, they are there, they will ride on crisis, alright? I mean, itu yang biasalah. Tetapi dari aspek adalah kita tahu bahawa ini adalah negara-negara berdaulat, negara-negara yang bertanggungjawab, alright, that follows international code of conduct, norms of conduct. So therefore ini adalah satu tindakan ataupun inisiatif kemanusiaan, alright. So I think Malaysia is also in that picture. So that's one. So masalah cost ni, yes, we have to bear a lot of money actually apabila kita pergi kepada disaster relief, especially dalam MH370 ini, alright. It's quite expensive, alright. I was told by my Navy friends, those who are in the Navy, and said, malah kita punya kapal yang pergi kat situ pun bahaya juga kerana kita punya kapal tu is more for territorial waters. I have a Navy commander here, maybe he want to say something. For territorial waters, it's not for that kind of ocean, alright. That's point number one. And number two, you made a point about the air route. Ini pun saya pun terfikir juga. Okay, mungkin ini satu kesilapan daripada kita. Kita menganggap, I think we need to be a bit more proactive, alright. Bila kita tahu tempat itu tak ada, bila ada syarikat penerbangan lain telah pun divert, bagi saya lah, I mean, this one is in retrospect, alright. In retrospect, maybe we should have done something differently, alright. That one we need to look Dr. Sophian at. sebulan 3-4 kali lalu Itu bahaya Dr. Sophian. Okay. You will explain. The other one is you also made some interesting. You see, like for example, ini apa yang berlaku daripada insiden ini. Kita immediately apabila insiden ini berlaku, kita dapati bahawa apa yang kita berlaku, most of the European countries, especially also North America ni, US ni, dia ada bashing. They were Russian bashing. Dia nak entam Russia saja. Alright, disebabkan oleh perkara-perkara yang lain. Alright, so there was a Russian bashing that was going on lah. Tapi saya juga agak kecewa dengan orang Rusia ni kerana apabila masyarakat dunia mahukan bantuan, mahukan clarity, they were keeping quiet. Vladimir Putin was keeping quiet, alright. So that and to a certain extent, I was also a bit disappointed with our government, alright, because we are academia, because we could at least summon the ambassador. That is the basic thing that we should have done, alright. And I thought that. And ini tidak melanggar undang-undang antarabangsa, tidak berlaku, bukan kurang ajar dan sebagainya, tetapi ini adalah tanggungjawab ambassador itu untuk memberi penjelasan. Okay, so that's one. But of course, I hats off to the Prime Minister kerana dia dapat membawa negotiate the rebels and all that. But then again, we don't have a policy. Walaupun kerajaan ada policy tidak mau negotiate dengan rebels, but we actually do negotiate dengan rebels. We have negotiated with Southern Thailand, with Southern Philippines. The police have negotiated the release of kita punya hostages. Memang ada unsur negotiation. Alright, okay, that's one. Then Datuk Vice Chancellor, you mentioning about the zone perang. Apa yang berlaku? Actually, there is a convention. It's a Geneva Convention that comes into play whenever there is a zone perang ni. Sebenarnya dalam hubungan antarabangsa, mungkin dalam law dia lain sikit. Hubungan antarabangsa, perang itu can only be initiated by a state. Only a state can initiate satu. Saya macam dia kata, macam George Bush dulu katakan, a war on terror. Right. There is no such thing as a war on terror. Alright, war can only be initiated by a state to another state, or to what we call a security community.
So dalam kes ini sebenarnya adalah konflik bersenjata saja. Dan satu lagi adalah bila ada juga undang-undang dalam perang yang kita panggil satu doktrin, iaitu just war doctrine. I think Dr. Sufyan will tell you. You know, before you go to war, there is a declaration of war, alright, and there are things, not only declaration, dia ada syarat-syarat. Kemudian semasa dalam perang, dalam konflik itu ada juga peraturan yang the warring. Kemudian selepas perang, so you has just at bellum, just bellum, and just post bellum. The three levels. Ini adalah doktrin yang itu. So the whole idea of this doctrine adalah untuk menyukarkan negara terlibat dalam perang berkonflik. Okay. You know, to make it difficult for state, you know, to go into war. So there are instrument, but the problem is rebels ini bukan negara. Ya. Betul tak? Jadi ia tidak mungkin akan diisytiharkan sebagai zon perang. Tidak mungkin. So that is another. Itu isu lain lah. je Oh, banyak soalan susulan ni. Ya, Dr. okay. Sufyan. Now I think kita bagi. Okay. Mungkin juga kalau boleh saya letakkan sedikit penambahan konteks di situ. Bezanya jika diisytiharkan sebagai zon perang dengan bukan zon perang. Apakah komplikasi perundangan dan juga yang boleh kita harapkan sebagai negara mangsa, Dr. Sufyan? Banyak soalan tambahan. Okey, yang pertama soalan daripada Kos Encik Muhammad Taib. Encik Muhammad Taib berkenaan dengan economic losses. Kapal terbang ni adalah diinsurancekan. Jadi saya rasa dari segi, saya tak tahu dia punya apa polisi insurans lah. Tapi dua kapal terbang ini, saya naik MAS lalu, saya tahu kapal terbang MAS ni kebanyakannya adalah dipajak daripada syarikat lain. Jadi kemungkinan telah diinsurancekan dan saya tidak nampak kos tu yang kesan kepada negara. Yang kedua, laluan. Saya memang frequent flyer. Malam tadi saya baru sampai pada Tehran, minggu depan saya akan ke Europe. Minta maaf Vice Chancellor, saya memang selalu hantar SPKLN. Tiap-tiap minggu hantar. Laluan ini daripada, kita kena ingat, kita daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara, Thai Airways, Singapore Airlines, Garuda, Malaysian Airlines, dia terpaksa melalui kawasan konflik untuk ke Eropah. Tidak boleh tidak. Itu adalah laluan yang paling economical dan logical. Kalau kita nak cepat, this is the fastest route. Daripada sini kita melalui India, Afghanistan, Ukraine, Rusia, Ukraine dan terus ke Eropah. Kalau kita nak ke bawah sedikit, kita terpaksa melalui Iraq dan Syria. Jadi adakah jalan lain untuk kita tidak melalui jalan yang tidak konflik? Soalan saya. Saya tak nak jawab soalan tu, tapi saya jawab dengan jawapan, dengan soalan lain, ya. Jadi itu jawapan kita dengan soalan juga. Okey, ada orang kata Korean Airlines telah tidak melalui kawasan itu. Memang dia tak lalu. Sebab daripada Eropah ke Northern Asia, kita kena ambil geographical lesson sikit. Northern Asia, dia shorter actually, sebab dia lalu di atas globe. Lalu di atas globe. Daripada London ke, daripada Zurich ke Bangkok 10 jam. Zurich ke KL 13 jam. Padahalnya dekat je sebenarnya. Bangkok KL baru. Okey, Bangkok daripada Zurich ke Korea, dia lalu atas. Tak perlu lalu tengah. So dia tak ada konflik. Dia boleh lalu Arctic sekejap je, 8 jam dah sampai. Jadi dia ada option. Kita tak ada option. Okey, jadi adakah option lain? Itu soalan dia. Jadi ni MAS kena fikirlah, bukan saya nak kena fikir. Saya cuma penumpang. Dari segi logik, I'm throwing the logic of the route sebagai seorang penumpang. Okey, yang ketiga, soalan Vice Chancellor. Yang lain saya tak boleh jawab ni, soalan ekonomi kan, daripada Encik Ahmad Taib ni. Kalau saya ada personal opinion lah, tapi saya tak nak bincang kat sini ya. Yang ketiga, berkenaan dengan ni, soalan ni, soalan war zone. Kawasan ni bukan war zone. Sebagai seorang lawyer, saya jawab terus terang. Kawasan ini adalah kawasan internal konflik. Tidak ada peperangan, cuma ada perbalahan. Dua perkara yang berbeza. Semasa kita, zaman kita dulu, daripada tahun 48 sampai tahun 80-an, Communist Party of Malaya, CPM, berkonflik dengan kerajaan Tanah Melayu dan kerajaan Malaysia. Tapi tidak berperang.
So itu adalah persamaan ataupun kita kata analogi yang boleh dibawa. Sekarang ni dia nak memerdekakan kawasan dia. Dan ada statement baru pun dia kata, kalau pun dia merdeka, dia mungkin tidak masuk sebagai sebahagian pada Rusia, tapi dia nak merdeka. Autonomous. Yes. Jadi dia bukannya adalah kawasan perang, dia kawasan konflik. Jadi kawasan konflik ni tak ada undang-undang. Sebab tu tadi macam Profesor Ravi kata, lawless. Without law. Macam saya kata, lawless. Lawless ni macam Wild West. Dia buat apa dia suka. Kan? Tapi bukan tak ada undang-undang, ada undang-undang, cuma tidak terpakai di kawasan tersebut. Okey, katakanlah ada peperangan. Tadi ada peperangan, dia kena declare lah. Okey. Itu antara Rusia dengan Ukraine. Rusia akan declare, okey, saya nak perang dengan Ukraine. Kena declare dulu. Lepas tu kalau katakan tertangkap tentera Ukraine, dia kena bawa ke satu kawasan, dia ada tak boleh tembak dan macam-macam peraturan di bawah Geneva Conventions. Okey, lepas itu dia selepas perang, siapa yang melanggar undang-undang perang ni boleh didakwa di mahkamah khas. Contohnya kalau kita tengok di Nuremberg Special Court on the Second World War, di mana tentera-tentera Jerman sehingga hari ini masih lagi ditangkap bekas Nazi untuk didakwa. Okey, saya ada satu persoalan yang saya rasa mungkin boleh dijawab, boleh dibincangkan juga, ialah bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah yang bukan perang ini. Perang yang bukan perang. Jadi ini adalah satu semua saya nak bagi tahu sebab saya baru dilantik sebagai pengerusi Asia Africa Customary International Law Commission di bawah United Nations. Semalam saya di Tehran, 47 negara. Jadi ini adalah antara isu-isu yang kita akan bincangkan di dalam jawatan kuasa ini. Persoalan-persoalan yang kita tak ada jawapan. Jadi di peringkat UKM pula kita akan tubuhkan ataupun secara sekarang ni mafia lah, gelap lagi sebab belum dapat kelulusan, Center for International Law di FUU, untuk kita bincangkan tajuk-tajuk ni kan. Minta Datuk Vice Chancellor sokong kita sikit lah, sebab saya pun tak boleh jawab apa Datuk Vice Chancellor tanya sebab tak ada jawapan kan. Jadi secara akademik kita mungkin boleh buat research. Balik kepada soalan Cik Ahmad Taib berkenaan dengan Australia. Saya walaupun saya international law, tapi saya juga suka international relations. Jadi saya nampak ini adalah satu opportunity untuk Australia. Saya terlibat sebagai penasihat ASEAN di dalam ASEAN Australia New Zealand relationship. Jadi sekarang ni Australia fokus kepada ASEAN. Dia nak menjadi sebahagian daripada kita, sebahagian pada Asia. Dari segi geopolitik, maknanya Australia ni memang dia nak bersama dengan kita, jadi dia membantu. Tapi dari segi sains, saya nampak ini adalah opportunity untuk dia membuat research and development. Sebab dia tak tahu banyak benda di dalam kawasan selatan Lautan Hindi ni. Jadi ini adalah sebahagian daripada proses research and development yang kita juga boleh ambil kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang kawasan tersebut. Pemetaan laut dan segala macam yang dilakukan bersempena dengan mengenangi. Silakan Dr. Chan. Okey, saya ingat saya hanya nak jawab satu soalan saja. VC saya tak berani nak jawab tu. Okey, saya ingat saya nak tambah daripada apa yang tadi Dr. cakap tu tentang soalan yang disampaikan oleh Cik Muhammad Taib. Saya seakan-akan ni dah berhadapan dengan financial controller saya semasa di corporate tu. Dia selalu tanya tu, buat aktiviti ni apakah, what is your return on expenditure tu? Apa yang you dapat? ROI ya. Is it berbaloi ataupun tidak? So selain pada yang katakan tadi tu R&D, the possibility tu, yang satu lagi yang saya nampak dia keyword tu reputation. Sebab apakah berlaku dari segi yang katakan sebagai sebuah organisasi tu, memang financial loss is financial loss, tetapi dari segi simpati khalayak tu terhadap organisasi tu, dari segi apakah pandangan mereka tu adalah bagaimana mereka treated the human life tu. Yang orang dah meninggal dan sebagainya. Dari segi aspek ni, mengapa yang kita nak lihat selalunya kalau katakan melibatkan nyawa tu, organisasi tu dia punya image tu tarnish teruk. Kalau katakan dari segi bisnes tu hilang tu, mungkin dia boleh recoup balik kan, dia boleh hidup balik dan sebagainya. Tetapi kalau dari segi yang katakan kita salah menangani dari segi isu yang katakan melibatkan nyawa, so khasnya dalam keadaan ni negara kita ni yang katakan memang terlibat dengan kehilangan dua kapal terbang tu, bukan kapal terbang aja, tetapi nyawa dalam kapal terbang tu.
Jadi bagaimana kita nak menangani isu tu? Yang seperti mana yang saya katakan, buat masa ni MH17 tu dari segi aspek, dari segi permulaan dia pada bulan Julai sehingga sekarang ni September, tengok dari segi bagaimana mereka menguruskan dari segi katakan mayat tu, dan lepas tu dari segi keluarga mereka, mangsa dia dan sebagainya. So R&D itu adalah satu aspek yang penting disebabkan ini juga kait dengan international relation. Saya tentu Australia tidak akan buatkan sesuatu yang buta-buta tu yang katakan tak berbaloi. So this could be a bait for trade. Sesuatu tu yang akan berpanjangan tu dari segi bisnes tu, dia tentu dia dari segi ini dia katakan sebagai dia punya investment saja. It could be a sunk cost, but you may not know that it may harvest later on. Okay, itu yang saya nak tambah aja. Ya, Okay, thank you. Mungkin subtopik daripada bicara persada adalah krisis MH17, apa selepas ini kepada MAS? Okay. Jadi itu akan secara spesifiknya kita membelah. Kalau macam tu boleh bagi saya continue. Okay. Yang sebenarnya saya memang nak tunggu nak jawab soalan tu apa selepas tu. Saya memang tak harap lah katakan ada lagi tragedi. Saya tak mau nak sebut apa-apa lah kan. Kadang-kadang tabu kan. Okey, saya ingat bukan hanya kepada MAS. Saya ingat kepada semua organisasi. The keyword here is a crisis management plan. Apakah ini satu rancangan yang katakan bagi mana-mana organisasi. Sebab apa kita tahu krisis tu akan berlaku anytime, anywhere and to anyone. Maksudnya dia boleh berlaku bila-bila masa. Mungkin keluar saja kejap lagi saya kena langgar apa. Saya tak tahu juga berlaku pada saya. Dan di mana-mana tempat saya tak tahu. Jadi itulah yang saya katakan satu crisis plan tu yang membantu kita sentiasa berwaspada. Dan kalau katakan macam doktor katakan tadi tu, dia boleh kira-kira dari segi yang katakan jalan penerbangan dia itu, dia katakan dia buat environmental scanning tu, dia boleh tahu, dapatkan maklumat yang cukup untuk buat rancangan dia yang berpatutan. So could be that is a calculated risk lah. We take it as that lah. So kalau kadang-kadang kita boleh avoid the crisis, of course so much better. Tapi kadang-kadang itulah yang kadang-kadang kita tak dapat nak avoid. So that is where that we have to activate the crisis management plan tu. Yang crisis management plan tu yang penting tu satu aspek adalah crisis communication. So that is where that I have mentioned just now. Dari segi bagaimana kita nak mengawal dari segi flow of information. And this is the aspect that mengaitkan dengan kita punya reputation. Okay. Okay. Silakan Dr. Sofian. Ini dari segi risk. Risk risk. Airline semua ada risk. Apa kita buat semua ada risk, ada risiko. Jadi ini adalah berkaitan dengan risk assessment, risk management and risk communication. Jadi macam mana kita nak translate ni tiga ni, risk management, risk assessment, risk management dan risk communication dalam bentuk yang orang ramai boleh faham. Ini soalan saya pada Dr. Chang. Okay. Ini mencabar pula tu yang orang lawyer tanya tu kan macam tak kena berhadapan dengan hakim tu, ramai hakim di depan tu. Okay. So okay, saya ingat kalau lihat dari segi ni, sebenarnya soalan tu berkaitan dua aspek. Satu technical aspek tu saya ingat lebih kepada dari segi ekonomis tu, dia boleh buat calculation dia. Dari segi apakah dia punya gain and loss dan sebagainya. Tetapi ingat one aspek yang you katakan dari segi aspek communication. So that communication tu sebenarnya tadi doktor tu you dah membantu MAS tu menyebarkan maklumat dan memberitahu mereka mengapa MAS tu buatkan ambil risiko sedemikian. Yang kena yang katakan mendebang ikut jalan yang dikatakan memang konflik. Dan inilah saya rasa mungkin MAS harus ambil, mungkin khusus kepada doktor lah nantilah. So saya ingat itu yang saya boleh jawab. Dia ada risk assessment, risk management dan risk communication. Saya kira communication itu yang harus kita terapkan kepada marhain, kepada masa. Sila Dr. Abdul Hamid. Cuma saya bersetujulah type tadi, Mahathir pun boleh keluar. Actually siapa-siapa pun boleh cakap kan. Yang saya utamakan sebagai orang yang menyediakan psychological support ialah apa yang kita nak cakap lah kan, dan kepada siapa dia akan menyentuh perasaan. Tetapi sebab kata orang seberat-berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, dan semua orang pun tahu keadaan macam itu. Kehadiran psikologis ini bukannya kita nak menjadi hero kepada mententeramkan keadaan. Kita hanya memberi psychological support, dan sekiranya individu itu mengalami trauma yang lebih severe, maka pada ketika itulah kita bantu dia untuk dia meneruskan kehidupan dia, because life has to go on. Itu je ya. Dan yang hilang dah hilang.
So apa yang kita nak buat dengan kita? Jadi pengajarannya ialah untuk golongan kami misalnya, we have to learn more about preparing people ni. Jadi kebetulan 16 hari bulan tu Tuan Syed dan hadirin sekalian, kami telah pun sedang mengadakan pemurnian standard operation procedure for psychological support. Bukan mengharapkan ada satu lagi berlaku, tapi kita review apa yang kita dah buat. Pak, kita nak prepare a better way of dealing with trauma. Jadi malam itu dah keluar news. So the next day, saya pagi-pagi lagi saya pergi ke Merit. Saya tahu yang family itu akan pergi ke Merit, jumpa dengan MAS punya operation. So we are here to help you in anything that you need in terms of psychological support. Yang lain-lain tu yang lain buat. Jadi apa yang kami belajar ialah yang pertama, bila kita berhadapan dengan kehilangan, kehilangan ini sebenarnya kita kena ada satu pengurusan yang baik. Waktu 370 emas ni dia tak bagi orang lain, dia hanya owner yang dia buat MOU saja. Pada ketika itu dia buat MOU dengan Pekamah International. So mana-mana psikologi yang lain yang bukan Pekamah, you are not supposed to be in this area. Dia ada caregiver dia ada 3 ni. Suci is another group, and then the caregivers dia punya volunteer, and then yang dengan Pekamah. So akhirnya pada ketika itu semua orang nak tengok, government pun nak tengok, menteri datang nak jumpa dengan keluarga. Takkan kita kata no, you tak boleh masuk. Sultan Pahang pun datang nak jumpa dengan rakyat dia. Jadi how do you deal with this? Orang ni tak bagi, orang ni kata boleh. So makna sebab itu kita belajar dalam krisis negara yang kita anggap krisis negara ini, mesti ada penyatuan, mesti ada kefahaman. Maknanya syarikat swasta pun, walaupun MAS itu sebuah syarikat swasta milik kerajaan, tapi dia mesti faham bahawa apabila sesuatu berlaku kepada mana-mana rakyat Malaysia, adalah tanggungjawab kerajaan untuk memberi perlindungan. Perlindungan apa sekalipun. Jadi yang itu sekarang ni bila berlaku MH17, bukan yang kita minta, nampaknya pengurusan itu sangat bagus, sehingga kan kalau kita lihat penerimaan balik jenazah daripada Amsterdam pun dilakukan dengan cara yang saya rasa paling baiklah setakat ini. Dan kita belajar daripada Amsterdam. Kita tengok juga bagaimana mereka receive the remain from cave, bawa ke Amsterdam, tertibnya dan bila kita berlaku begitu, kita lihat di Malaysia pun sampai besok insya-Allah dilakukan dengan kaedah yang sama. Dari segi psikologi sendiri untuk keluarga besar hatinya, look, the government are doing their best to take care of this. So akhirnya the entire nation, kita bersatu dengan kehilangan ini. Maknanya we have the potential to be stronger in this unity. Walaupun kita rasa macam-macam ideologi here and there, but when it comes to one, there you are. Ini opportunity lah. Kalau kita lihat ground zero, they managed to call the entire nation. Today we do it. Hari ini MH370 we didn't manage to do it, but MH17 we managed to do it. Kita ada hari berkabung. Doktor, kalau boleh saya mencelah di sini kerana ini juga berkait dengan apa selepas ini. Ada yang menganggap bahawa procession yang dibuat itu adalah sesuatu yang for political expediency purposes, itu yang dikatakan. Kerana full-fledged procession yang diberikan, orang mula melihat, kita tidak boleh mengelak masyarakat untuk membina persepsi, membandingkan tentang mangsa yang terbunuh, disandarkan, merupakan prajurit, tidak diberikan penghormatan seumpamanya, tetapi ini demi untuk mencari suatu alasan, mendapatkan political support. Izinkan saya untuk terbuka di sini. Do we learn anything from that? Kerana saya sendiri bertanyakan di TV dan juga di luar ruang TV kepada pihak protokol negara, kita memberikan royalty procession kepada kumpulan yang pertama. Saya tanyakan apa berlaku kepada kumpulan kedua, apa berlaku pada kumpulan ketiga, dan apa pula berlaku kepada jika ada jenazah yang tidak dapat dikenal pasti. Apakah ini soal risk management, risk communication juga, kerana implied message yang sampai kepada audience itu yang mereka baca, dan kita juga tidak boleh mengelak mereka yang berkepentingan politik untuk memanipulasikan ini demi mendapat sokongan mereka juga.
Dari kacamata JPA dan kerajaan, apakah kita sudah mempertimbangkan ini? Saya rasa sebelum kita membuat sesuatu keputusan, there was a very serious discussion about how to do things. Memanglah after that akan timbul berbagai perkara kerana ada evidence yang boleh dibuktikan there is nothing done kononnya, but it's not that actually. Cuma kita tengok the weightage yang dibuat itu seolah-olah macam wah beria betul ini yang 43 orang ni. Ada juga yang kata what about the accident hari-hari itu 143 man, what do you do? There is a very distinctive difference antara evidence ini. You just imagine an airplane gun down, I quote unquote gun down milik negara kita. It's just like the whole flag of the country jatuh dikoyakkan. Itu the feelings of the society. Bukan bermakna kematian di Lahad Datu itu tidak dihormati. Kita tetap menghormati mana-mana kehilangan, mana-mana rakyat Malaysia. It's ours. Cuma barangkali proses yang katakan itu, ini ialah satu kaedah yang harus kita lakukan untuk ketika ini. Sebab kalau kita tengok mana-mana negara pun, mereka menggunakan kaedah-kaedah yang tertib dari segi amalan-amalan barangkali kenegaraannya sendiri. So I think memanglah boleh dipersoalkan. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu. It's not an issue. That doesn't mean kita neglect the rest of the kehilangan yang lain. Itu pandangan saya. Barangkali boleh diperdebatkan, no problem. But I think we believe what is right to do for this particular moment. Dr. Sofia nak menambah. Pegang mikrofon nampak. Saya soalan bukan susulan. dari segi communication sebab saya tiba-tiba bukan soalan, tiba-tiba kalau kita tengok blog banyak orang yang salah faham antara perbezaan antara International Criminal Court dengan International Court of Justice. Kita rasa semua mahkamah ni kita boleh guna. Sebenarnya tak ada. ICJ, International Court of Justice adalah konflik di antara negara dan negara sahaja. Tidak ada kena-kena dengan tangkap orang pergi prosecute dekat ICJ, tak. Jadi dan untuk bawa kes daripada ke ICJ, International Court of Justice ni perlukan agreement di antara negara dengan negara itu untuk merujuk kes kepada ICJ. Okey. Yang itu yang berlaku pada Batu Putih. Contoh Batu Putih, Sepadan dan lain-lain. Yang kedua, International Criminal Court. Ini pun ramai juga orang kata kita tangkap dia bawa ke International Criminal Court, pun tak boleh juga. Sebab International Criminal Court ni delimited kepada negara ataupun pemimpin-pemimpin negara yang melakukan kita panggil crime against humanity. Contohnya genocide. Kalau di dalam kes Bosnia dengan Croatia, Serbia, itu contoh. Jadi yang dibawa tu semua pemimpin. Bukannya seorang yang menembak dan ditangkap. Bukan militan, bukan kumpulan pemisah. Bukan. Jadi tapi ini adalah membuka kepada persoalan baru. Sama ada kita boleh gunakan ICC ini untuk kes-kes yang macam tu. Kan? Doktor sebut tadi istilah mahkamah khas. Is there such a platform? Mahkamah khas ni kita boleh buka dan kita boleh buat satu perjanjian khusus berkenaan dengan mahkamah khas. Contoh di Cambodia. Di Cambodia, Khmer Rouge membunuh rakyat dia sendiri. Cambodia adalah bukan ahli kepada Rome Statute yang membawa kepada International Criminal Court. Jadi dia tak ada dalam bahasa undang-undangnya local standby untuk tangkap pemimpin Khmer Rouge. Tapi orang di Cambodia hendak mendapatkan keadilan akibat daripada jenayah yang dilakukan di Cambodia. Jadi United Nations membuat satu special court di Cambodia untuk membawa ke muka pengadilan pemimpin-pemimpin. Jadi ini adalah salah satu cara yang kita boleh buat dalam kes ini sebab ICJ tak boleh guna, ICC tak boleh guna. So terpaksalah buat satu mahkamah khas. Contohnya macam International Criminal Court on the conflict in Yugoslavia contohnya. Jadi ini adalah mahkamah-mahkamah khas yang ada dalam presiden undang-undang antarabangsa. Kita mula akan landing ada soalan lagi yang kita akan kumpul satu tangan di sana. Saya cuma ingin membuka lembaran yang terakhir ini, pusingan terakhir ini. Tadi juga disebutkan kepada Dr. Ravi, apakah boleh kita bandingkan dengan kerana insiden pesawat komersial
diserang ataupun dibom ini tak banyak. Ada 4, mungkin 5 masuk ini. Jadi apakah kita boleh bandingkan dari segi proses penghakimannya? Kerana ada yang saya lihat ada perdebatan mula bercakap soal ekstradisi. Tapi ekstradisi perlulah perpetrator, pesalahnya itu ditunjuk dahulu. Dan proses nak menunjuk itu pun sekarang ini nampaknya memakan masa yang agak sukar dengan bukti-bukti yang semakin kabur. Jadi kalau tadi pun Dr. Sofia menyebutkan soal negara mana, negara yang berkecuali, kelihatan seperti Belanda juga tidak berkecuali kerana mereka akan memihak kepada Amerika Syarikat dan juga European Union. Jadi dalam hal ini sebenarnya bagaimana kita manuver, bagaimana Malaysia sepatutnya berjalan ke depan, kerana di satu sudut saya rasa kerajaan harus meyakinkan rakyat they are doing something expeditiously, dengan berkesan, dengan baik, dengan teratur, dan orang akan menantikan. Jadi apa lepas ini? Itu juga soalan yang kita tanya, apa selepas ini? Apakah kita mampu? Itu juga jaminan Perdana Menteri, membawa pesalah ke muka pengadilan, membawa pulang jenazah sebelum hari raya. Ini semua political statement yang should be conditioned in priori. Tetapi ya, kita faham sebagai seorang politician, pemimpin negara, dia perlu konsor, perlu meyakinkan. Jadi bagaimana sebaiknya ini dilakukan dalam konteks kekaburan yang ada ini. Jadi saya memberikan laluan kepada semua, Dr. Abdul Halim terlebih dahulu. Saya dululah ya. Ya, dan kita rumuskan sekaligus sesi. Pasal nak bicara landing pasal sangat dah ni. Ya. On top of that, apa yang kita nak buat dari segi apa yang dah berlaku? Ya. Jadi saya bersetuju kalau kita kata now kita kena bangunkan jati diri kita dari segi menangani krisis-krisis yang boleh menggugat keharmonian negara maksudnya. Alhamdulillah perkara-perkara ini nampaknya telah terbit sedikit demi sedikit. Yang kedua, kita mula mengenali bidang-bidang yang terkait dengan apa juga insiden yang berlaku dalam negara kita. At one point, I think untuk saya lah, psikologi ni tak nampak pun. Ya. Entah apa kerja psikologi. Sampai ada orang mula, kaunselor di sekolah tak ada kerja apa pun. Padahal jawapan daripada kementerian katanya, kalau tak ada kaunselor, what would you imagine the student hari ini? Ya? Kalau tak ada. Ya? Sebab itulah jawatan tu establish. Tetapi mungkin itu advantage kepada bidang saya. Tetapi banyak advantage pada semua sekali lah. Jadi saya rasa kita terima ni lah dengan seadanya takdir pada kita dan cabaran untuk kita untuk melihat bagaimana kita nak menguruskan negara kita dalam dunia yang begitu mencabar. Ya. Itu pandangan saya. Terima kasih. Dr. Cheng, silakan. Okey. Bagi saya ni, saya nak tutup dengan balik kepada akademik tu, yang dengan ikut menangani masalah tu, I look at the situational theory of problem solving. Situational ni ada kalau ikut keadaan semasa. Ya. Sebenarnya tadi yang tuan tanya soalan tu, yang katakan mengapa yang katakan kerajaan tu membuatkan satu katakan menguruskan keadaan ini berbeza dengan yang keadaan yang lain. Ya. Kita harus tahu bahawa seperti mana yang saya katakan, life never take two kan. Selain pada tu, tak ada manusia pun yang katakan walaupun dia twin, dia tak akan sama exactly. So sama juga kejadian tu berbeza. So dalam keadaan ni kita tak harus berbanding yang katakan mengapa yang katakan Lahad Datu macam ni, mengapa yang katakan FH17 macam ni, sehinggalah yang katakan MH370 yang sekarang ni masih lagi yang katakan misteri pun macam berbeza. Memang kita kena ikut keadaan semasa untuk mengenali isu tu, ikut keadaan semasa yang berbeza. So kalau lihat dari segi ni pula, saya sebenarnya nak tengok, nak balik tadi tu doktor tanya saya soalan kan, yang saya nak lihat pula yang katakan mungkin dari segi yang katakan komunikasi itu online tu yang katakan menyalahgunakan terminologi yang katakan teknikal, yang katakan International Criminal Court dan sebagainya. So this aspect sebenarnya dalam keadaan ni berlakunya kejadian yang agak janggal tu, yang seperti mana yang katakan Kapten tadi kan, only God know kan, kita sebenarnya kita tak tahu. So this is where that we need your expertise now here. So because this situation is different, so maybe what is actually the best approach yang untuk nak mengenangani masalah tu dari segi undang-undang tu. So I think that I do not have the answer. Perhaps you may have prepared, and I think that you will bring that into the international arena. Okay, I bring it back to you. Silakan, Dr. Sofian. Okay, terima kasih. Saya ada soalan ya tadi. Sebelum tu saya jawab Dr. Cheng berkenaan dengan international arena. Jadi sebagai pengurusi Asia Afrika Working Group on International Law under the United Nations,
Jadi ini adalah salah satu tajuk yang saya rasa akan dibincangkan di dalam komiti kita, walaupun ada 47 negara lain, tapi saya rasa ini adalah satu isu yang merangkumi kepentingan semua pihak. Ya. Yang soalan tadi berkenaan dengan ekstradisi. Ekstradisi kita, kalau yang pertama kita kena tahu siapa yang buat, kena ada dia punya orang yang dituduh. Jadi kemungkinan kita tidak ada ekstradisi di antara kita dengan Rusia, ekstradisi agreement, perjanjian ekstradisi di antara kita dengan Rusia dan juga dengan Ukraine. Jadi kalau tidak ada ekstradisi ini, maka kita boleh meminta bantuan di bawah apa yang kita panggil mutual legal assistance di antara negara dan negara. Sebenarnya banyak perkara yang dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara sekarang ini behind the scene, di belakang tabir. Mereka pergi ke Ukraine, ke Rusia dan juga ke beberapa tempat lain. Tapi isunya berbalik kepada communication. Jadi tidak diwar-warkan, dan ini juga yang menyebabkan berlaku persepsi yang Tuan Muhammad Taib bangkitkan. Adakah kita ada peguam-peguam kerajaan yang berkaliber dan yang boleh membawa tanggungjawab ini? Saya rasa boleh dan mereka boleh. Tapi isunya communication, tidak diwar-warkan apa yang mereka buat. Jadi ini adalah soalannya. Jadi dari segi kalau kita tahu siapa yang buat, kita boleh extradite dan bawa ke Malaysia, tidak ada masalah. Sebab kapal terbang tu kapal terbang kita. Crime on our property. Okay, the next question. Katakan tidak dijumpai langsung ataupun tidak ada orang yang mengaku ataupun dijadikan scapegoat dalam kes ini. There bound to be scapegoats. Dari segi international relations, saya tak tahu, ni teori saya ya. This is another theory. Yeah. Katakan Malaysia, Ukraine dan Rusia, they want to get something out of the European. They can get somebody, okay, dia ni yang buat. Okay, dia lah scapegoat. Macam dalam kes Lockerbie. Yeah. The two guys, they were the four guys. Good, yeah. In the negotiation between UK, US and Libya. Okay, so kalau katakan tidak ada langsung, apa solution kita? Ini cadangan saya kepada kerajaan. Kalau tidak ada langsung, ada dua option untuk memuaskan hati rakyat. Yang pertama, bawa kes against Rusia atau Ukraine atau kedua-duanya di mahkamah antarabangsa, ICJ, di bawah rule of state responsibility. Kerana apa? Kerana Ukraine sekurang-kurangnya dia ada di bawah Chicago Conventions berkenaan dengan safe passage of civilian planes. Yeah. You must guarantee the safe passage of civilian planes when you passing through the airspace. Jadi sekarang ni ada negligence ataupun kecuaian di peringkat di pihak Ukraine. Dia tahu kawasan ni konflik dan dia benarkan civilian plane. Bukan kita saja, macam Kapten cakap tadi. Yeah. Bermacam-macam syarikat lain terbang di situ. Jadi ini adalah kecuaian dan kita boleh untuk memuaskan hati. Tapi itu apa? Dapat pampasan lah. Pampasan. Dan juga sekurang-kurangnya satu statement mengatakan, okey, orang ni yang bertanggungjawab. Okay. Of course, isu-isu lain kita kena handle lah, kan? Ya. Jadi saya rasa itu saja. Dari segi conclusion, saya rasa memanglah ini adalah satu perkara yang kita rasa sepatutnya tidak berlaku dan kita sedih. Cuma macam Tuan kata tadi, this is an opportunity, a conflict which we can turn into opportunity. Dari segi UKM contohnya, kita ada opportunity untuk membangkitkan kepakaran-kepakaran kita. Soalan dia bukan sebab kita tak pandai, bukan sebab UKM, pengajar UKM tak tahu, semua orang tak tahu. Jadi ini adalah masa untuk kita berada di landasan di hadapan orang lain untuk membawa perkara ini ke lebih jauh. Terima kasih. Cuma tambahan sikit je Dr. Ravi untuk kita conclude. Soalan pada Dr. Ravi. Sekarang ini pada peringkat ini kita berdiplomasi dengan pihak pemberontak. Tapi nanti kalau kita nak menuding pemberontak yang melakukannya, bagaimana Malaysia memposisikan semula hubungan kerjasama yang sebelum ni digembar-gemburkan sebagai the Najib diplomacy? Sebenarnya begini, saya rasa deal yang kita buat dengan pihak pemisah, dia sebenarnya tak berontak, dia memisah saja. Okay. Alright, dia nak separate state, puak pemisah ini.
pada dasar 3 kan, sebagaimana yang kita semua tahu. Satu adalah safe passage kepada kawasan wreckage tersebut, kawasan nahas tersebut. Yang keduanya adalah untuk membawa balik mayat-mayat dan kotak hitam dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk puak pemisah ini membenarkan supaya the International Investigation Team ini masuk dan juga menjalankan penyiasatan dengan andaian bahawa kawasan penyiasatan itu tidak dicemari. Tapi kita tahu bahawa walaupun kita telah berjaya pada 2 permintaan tersebut, permintaan yang ketiga ini tak menjadi, sampai sekarang pun tak menjadi. Walaupun kita ada pasukan kita di Kiev pada masa ini, masih lagi kita tak dapat masuk ke kawasan tersebut. So sudah hampir pada 2 bulan sekarang ni, sebulan lebih saya rasa, kita dapati bahawa 2 bulan the likelihood bahan-bahan yang ada situ tercemar tu sudah ada. Alright. So there is a strong possibility that kita mungkin tidak akan tahu apa yang apa sebenarnya yang terjadi. Alright, kerana bahan bukti itu sudah tercemar, kan? Sudah terbiar dan sebagainya. So itu adalah satu daripada masalah utama. Kalau kita nak menuding jari, berdasarkan fakta-fakta yang kita ada tu, kita tahu bahawa ianya ditembak jatuh. Daripada maklumat forensik ada, letupan dan cara bagaimana pesawat itu jatuh dan sebagainya. Dia tahu bahawa ia ada besar kemungkinan ditembak. Okay, sama ada melalui peluru berpandu ataupun while on air. That's a secondary question. So what do you want to do about it? Nah, the bigger question sekarang ni yang tuan tanya tadi, what do you want to do about it? Sebagai satu yang pertama sekali dari segi hubungan antarabangsa, pertama yang kita boleh buat adalah kita boleh invoke apa yang kita panggil universal jurisdiction, which is mengikut Geneva Convention, di mana setiap negara itu berhak untuk membawa perpetrators ni, orang yang pelaku pesalah ni kepada muka pengadilan melalui sistem negara, the state jurisdiction tu, that we can invoke. The second thing is kita boleh menggunakan instrumen antarabangsa sebagaimana Dr. Sufian kata tadi, sama ada ICJ ataupun ICC ataupun what they call that, the ad hoc court ni daripada ICC. Itu memang kita boleh invoke. Tapi permasalahan yang satu lagi itu adalah to what extent, ni dari segi legal, dari segi geopolitik ini, negara sekarang ni akan melihat, say lah ini adalah katakan Ankara Rusia. Alright, are we going to drag Putin to court? Another question, kan? So sekarang negara, bukan saja Malaysia tetapi Australia dan juga negara Belanda, malah Perdana Menteri Belanda juga pernah mengatakan bahawa Belanda tidak akan menggunakan sistem court antarabangsa ini untuk membawa Rusia sebenarnya. Kerana Rusia ini adalah negara yang penting di Eropah. Walaupun sekarang bermasalah disebabkan oleh pengembangan kuasa NATO dan juga EU di kawasan yang sebenarnya di dalam lingkungan kuasa Rusia ini sebenarnya, negara-negara bekas Soviet Union. Alright, walaupun begitu, but Russia is an important player in Europe dan I don't think that United States ini akan berperang. Alright, konflik bersenjata dia akan cuba elakkan. Mungkin dia ada sanctions dan sebagainya. Okay. So pertimbangan negara sekarang ni, Malaysia lah, katakanlah kita tahu bahawa perpetratorsnya adalah Rusia, kan? Sama ada apakah sekarang kita kena fikirkan dari segi geopolitik ni, kepentingan Rusia itu kepada kita. So kita akan melihat kepentingan Rusia itu kepada kita dan kita akan tengok apa cara. Mungkin cara berlembut, mungkin cara saya pun tak tahulah. Kalau kita nak pergi kepada punitive action, alright, mungkin boleh. Tapi masalahnya sama ada kita nak mengheret Rusia ke ataupun individu-individu yang terlibat. Sebenarnya the whole idea is there is a strong chance yang kita tak akan tahu siapa yang melakukannya, kan? So itu adalah satu bigger question. Selagi kita tak dapat kepastian, saya bagi contohlah dalam kes Iran Air tahun 1988 yang ditembak jatuh oleh kapal Navy oleh Rusia. Di US ini dia tak mengaku. Walaupun dia kata yes we shot down, but they did not claim responsibility. Dia kata memang itu hak dia kerana dia menganggap.
So Iran membawa perkara ini kepada ICJ. Alright. So US finally paid compensation. So I think what Dr. Sufyan kata tadi tu, I think we need to, the most we can go kalau kita tahu siapa perpetrators ni, kepada compensation. It's extremely, in international relations, it's extremely difficult untuk membawa seorang yang berkuasa kepada muka pengadilan, kecuali Sudan punya Prime Minister lah yang kita bawa, alright, for genocide. Okay, itu pun pasal dia negara lemah. Ini negara kuat ni susah sikit. So satu adalah dari segi legality, satu lagi adalah pertimbangan hubungan antarabangsa. So ini adalah satu minefield lah, satu yang agak tricky sikit lah. Dan sebagai negara kecil, negara yang ada kepentingan dengan Rusia ini, kita kena itu sebabnya kita dapati bahawa diplomasi kita ni lebih berlembut, tidaklah sekeras US dan sebagainya. So I think we have to look at it from that point of view. Thank you. Ada banyak dinamika yang akan berselirat sini, the interplay of all dynamics. Kalau kita ingat, saya kira minggu lepas Rusia memboikot membeli barangan pertanian daripada Eropah dan juga Amerika Syarikat, sehingga diperlukan bantuan segera kepada petani-petani mereka berjumlah 2 bilion US dollar. Itu baru satu keputusan. Dan sekaligus membantu negara Argentina, saya dapati. Sekonyong-konyong dalam krisis ini, Argentina pula yang mendapat imbuhan kerana nilai dagangan yang dipotong daripada EU dan juga US itu memberikan kelebihan kepada Argentina. Ini menarik, dinamika bagaimana keputusan itu dibuat. Kalau kita ada intellectual stimuli dan kegairahan untuk terus berfikir, saya rasa sebenarnya tajuk ini boleh berdiri sebagai sebuah seminar sepanjang hari. Setiap satu sudut pandang itu, geopolitik, hubungan antarabangsa, pengurusan krisis, psiki dan psikologi, serta undang-undang antarabangsa. Setiap seorang ini boleh membentangkan kertas kerjanya dan kita boleh menghimpunkan fakta-fakta ini. Saya kira tuan-tuan, ini adalah satu bual bicara yang penting dan menarik untuk kita terus perpanjangkan, kerana di dalam setiap insiden dan krisis itu ada peluang learning curve yang besar. Dalam proses ini juga learning curve yang bukan hanya kepada kita yang hadir, tapi juga pada pemimpin negara, kepada rakyat. Saya membayangkan kalau selepas ini kami di Kota Buku akan membuka showroom di Beijing, soalan yang akan ditanyakan tentang 370 sudah pun 2-3 soalan penerbit daripada negara China bertanya kepada kami di Kota Buku. Jadi saya bayangkan itu merupakan learning curve bagaimana saya ingin memposisikan Kota Buku di negara China nanti. Jadi ini satu peluang yang menarik sebenarnya, dan dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada empat panelis. Kita berikan tepukan kepada Dr. Rabi, Dr. Sufyan, Dr. Chang dan juga Dr. Abdul Halim. Dan terima kasih kerana kesediaan tuan-tuan sepanjang 1 jam 45 minit ini. Saya kembalikan kepada pengurus acara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Syed Munawar. Begitulah hadirin sekalian, kupasan demi kupasan yang sama-sama dapat kita manfaatkan daripada bicara persada pada kali ini, daripada barisan panelis kita. Sama-sama kita berikan satu tepukan gemuruh kepada barisan panelis kita. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada moderator majlis dan ahli panel, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi menyampaikan cenderamata penghargaan kepada barisan panelis dan moderator. Dipersilakan Dr. Abdul Halim. Profesor Madya Dr. D. Ravichandran, Profesor Madya Dr. Chang Peng Ki, Dr. Sufyan Yusof, dan dipersilakan Saudara Syed Munawar. Terima kasih yang berbahagia Profesor Dato'. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada moderator majlis, barisan ahli panel, para tetamu jemputan serta hadirin sekalian yang telah sudi untuk bersama-sama menjayakan bicara persada ini.